أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Dan berbelanjakanlah, wa anfiqu mimma razaqnakum, daripada rezeki yang kami kurniakan kepada kamu. Sebelum datang kepada seseorang di antara kamu kematian, seraya berkata, ya Allah, kalaulah boleh dilewat seketika masa untuk aku bersedekah dan aku menjadi di kalangan orang-orang yang saleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan melewatkan apabila datang ajal tempoh kematiannya. Dan Allah amat mengetahui tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur kita ke hadrat Ta'ala. Ya, tirai 24 Ramadan telah berlabuh. Kini kita berada pada 25 Ramadan. Di hujung-hujung ini biasanya dikaitkan dengan zakat fitrah yang perlu dilaksanakan, walaupun dibenarkan, diharuskan kita start untuk mengeluarkannya pada awal Ramadan. Tetapi waktu yang paling afdal, ya, pada penghujung Ramadan sebelum kita bersolat Aidil Fitri. Zakat fitrah ini penting kerana Nabi sebut ughnu anit tawafi hadzal yaum. Ya, kayakanlah mereka daripada mereka berkeliling pada hari ini, yakni pada hari raya, supaya mereka tak datang meminta-minta pada hari raya. Sebab itu, ya, wajib kita laksanakan zakat fitrah. Walaupun kadarnya tidak berapa banyak, maka hendaklah kita tampung dengan tatawwu', sedekah-sedekah yang sunat, infak, hibah, hadiah, sumbangan, ya, bakul makanan dan berbagai-bagai nama lagi yang perlu kita laksanakan sebagai tanda, ya, kemanusiaan dan tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedar tak sedar, tuan-tuan dirahmati Allah, salah satu amalan yang menjadi keutamaan orang-orang di bulan Ramadan ialah membaca Al-Quranul Karim. Daripada kandungan isi Al-Quran itu, keseluruhan ia diringkaskan hanya dua sahaja sarana yang penting. Boleh rujuk pada surah Fatir, ya, surah yang ke-35 ayat yang ke-29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan mendirikan salat dan menginfakkan harta yang kami kurniakan kepada mereka secara rahsia dan terang-terangan, semata-mata mengharapkan suatu perniagaan yang tidak akan rugi. Perniagaan yang tidak akan rugi, iaitu apabila
kita melaksanakan tuntutan yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam ayat ini ada dua tuntutan utama Al-Quran itu, tuan-tuan. Intisari keseluruhan Al-Quran itu ada dua. Yang pertama ialah salat, yang kedua ialah infak. Bukan perbuatan itu, tetapi falsafah daripada perbuatan itu. Salat maknanya memperkukuhkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita namakan hablu minallah. Inilah tuntutan di dalam Al-Quran, berkaitan tentang akidah, berkaitan tentang tawakal kepada Allah, berkaitan tentang cinta kepada Allah, berkaitan tentang kita menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, berkaitan tentang kita melaksanakan tuntutan takwa. Ya, ini adalah hablu minallah yang begitu panjang lebar yang telah terkandung di dalam ayatul Quran, iaitu bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan alaqah kita, hubungan kita, hablun kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala yang kedua, menginfakkan sebahagian harta yang kami kurniakan kepada kamu. Maknanya ini dari sudut falsafahnya apa dia? Iaitu mengikat hubungan sesama manusia. Hablum minan nas. Maka inilah dua konteks utama di dalam Al-Quran. Ya, yang mana kita kena letakkan keutuhan yang utama kepada akidah, keyakinan, tautan kepada Allah Ta'ala. Kemudian iaitu kita menjalinkan hubungan, ya, persaudaraan Islam, silaturahmi, hubungan kekeluargaan, hubungan kejiranan, hubungan setia kawan dan sebagainya. Kerana kita hidup di atas dunia ini adalah berkongsi. Ya, kita kongsi bumi, kita berkongsi tanah, kita berkongsi udara, kita berkongsi air, kita berkongsi jalan raya, kita berkongsi pekerjaan dan macam-macam lagi. Maka sudah pastilah untuk menjadi aman, kita kena menjaga hubungan sesama manusia. Sebab itulah di dalam hubungan nak jaga ni adanya memberi makan. Contohnya di dalam bulan puasa, ya, man fattara sa'ima kana lahu ajru mithlu, ya, min ghairi an yanqusa min ajri sa'ima, ya, sa'ima syai'a au kama qala. Maknanya digalakkan kita memberi makan, bukan sekadar untuk mengingati fakir miskin sahaja, tetapi untuk mengeratkan hubungan persaudaraan Islam. Ya, bantu membantu, tolong menolong, saling kita memberi dan saling kita merasa. Jadi inilah dua utama yang kita kena faham daripada intisari Al-Quranul Karim. Berbalik daripada ayat suratul Munafiqun tadi, apabila membicarakan tentang sedekah. Sedekah ni maknanya asal daripada perkataan as-sidqu ataupun daripada perkataan sadaqah. Sadaqallahul azim, benar, jujur. Yakni apabila kita melakukan sedekah, kita membenarkan perintah Allah dan juga kita membenarkan janji-janji Allah. Sebab tu orang yang bersedekah ni, ya, orang yang menuntut dua perkara. Pertama, dia melunaskan perintah Allah, dan yang kedua, dia meyakini dan mempercayai janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak janji yang hebat yang Allah telah janjikan kepada orang yang suka untuk menderma dan bersedekah. Nabi SAW menghuraikan sedekah dalam konteks yang agak luas, bukan sekadar untuk menyumbang duit, ya, makanan, pakaian dan sebagainya, tetapi konteksnya lagi luas, iaitu Nabi menyebut kullu ma'rufin sadaqah. Setiap yang ma'ruf itu sedekah. Setiap perkara yang ma'ruf tu sedekah. Al-ibtisamu sadaqah. Senyum, ya, senyum tu sedekah. Ya, mengalihkan ranting, duri, penghalang-penghalang di jalan raya itu sedekah. Kita membantu seseorang untuk menaik tunggangannya itu sedekah. Kita meringankan bebanan seseorang itu sedekah. Kita menuntun seseorang pada jalan yang benar itu sedekah. Ya, semua perkara yang baik itu sedekah. Ya, sedekah. Maka sedekah itu adalah suatu keutamaan yang merupakan keyakinan kita, ya, ketulusan dan membenarkan segala janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada ayat surah Al-Munafiqun ayat 10 dan 11 tadi, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dia menghuraikan mengapakah di saat kita sakaratul maut,
Di saat kita hampir nak mati, amal ibadah yang utama yang orang yang nak mati ni minta dan pohon adalah untuk bersedekah. Kenapakah di saat kita nak mati tidak ada lain daripada harapan dan juga cita-cita kita ketika itu? Kenapa dia tidak minta nak sembahyang ke, nak buat umrah haji ke, ya, untuk puasa ke, berdoa ke, ya, ataupun apa-apa perkara yang lain, tetapi dia nak bersedekah di saat hampir ajalnya, ya, dia nak supaya Allah lewatkan sedikit masa supaya dia dapat menunaikan infak, sedekah, zakat dan seumpama dengannya. Ya, persoalannya kenapa? Ya, kenapa? Kenapa tidak amalan yang lain? Kenapa tidak ibadah yang lain? Banyak lagi ibadah yang lain. Tetapi kenapa sedekah menjadi keutamaan di saat kita nak mati? Maka inilah jawapannya antaranya, tuan-tuan. Ya, apabila kita bersedekah, sedekah ini meringankan sakaratul maut. Ya, sedekah ini dia meringankan sakaratul maut. Yang biasa kita baca dalam doa-doa kita, Allah mahawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakarat. Sakarat ni macam mana, tuan-tuan? Tak ada orang yang ada pengalaman untuk menyatakan tentang sakitnya sakaratul maut. Cuba tanya pada isteri-isteri yang mengandung, yang bersalin. Ketika saat dia bersalin, ada mengatakan seumpama tulang rusuknya dipatah-patahkan. Betapa pedihnya orang yang melahirkan anak. Betapa sakitnya orang yang buat operation, membetulkan tulang belakangnya. Berapa pedihnya, betapa pedihnya mereka yang mengalami aksiden, pecah kepala, pecah kaki dan sebagainya. Kita lihat orang yang tertusuk duri, tertusuk besi, ya, orang yang kena racun, orang yang kena tikam, macam-macam sakitnya, sengsaranya mereka yang kena COVID, mencucuk-cucuk. Ya, kita lihat orang yang penyakit TB, orang yang penyakit saraf, orang yang kena macam-macam penyakit. Bila tanya sakit tak? Sakit. Sehingga kan terpaksa kena makan pil untuk menahan kesakitan. Tak diberi dadah, sejenis dadah tak? Untuk meringankan rasa sakit dia. Sampai macam tu sekali. Tuan-tuan, sakit bersalin ke, sakit aksiden ke, sakit luka ke, sakit apa saja, memang sakit. Tapi sakit sakaratul maut melebihi daripada itu. Tak boleh bayang. Melebihi daripada sakit-sakit yang pernah manusia alami di atas dunia ni. Sakit yang kita alami ni tak sesakit di sakaratul maut. Maka cara untuk meringankan sakaratul maut itu adalah dengan kita bersedekah. Kita menginfakkan harta. Tuan-tuan, orang yang menginfakkan dan bersedekah, maknanya dia menunaikan hak dalam hartanya. Khuz min amwalihim sadaqah tutahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ambil daripada harta-harta orang-orang kaya di kalangan mereka itu sedekah, ya, untuk membersihkan, yakni membersihkan harta mereka dan menyucikan hati-hati mereka daripada kedekut, daripada tamak, daripada bakhil, daripada sombong, ya. Dan berdoalah, sesungguhnya doa-doa iaitu akan memberi ketenangan kepada mereka yang menginfakkan harta. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pertama, kenapa disarankan untuk bersedekah? Kerana dia boleh meringankan sakaratul maut. Agak-agak kita ni tak mati ke? Tak. Setiap kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Maka bagaimana kita nak enrichkan kematian kita? Bagaimana kita nak uruskan kematian kita? Kalaulah bagi kewangan kita, kita ada tabung hari tua. Tak. Tetapi dah keluar dah 10,000. Dah lebur dah gamaknya tak. Jadi tabung hari tua. Kenapa disebut tabung hari tua? Untuk memberi jaminan di usia tuanya. Ya, di usia tuanya. Begitulah tuan-tuan, kita kena ada satu perlindungan, bukan kata insurans, takaful,
ya, yang melindungi risiko dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga kena usahakan bagaimana nak menghadapi risiko sakaratul maut. Maka iaitu dengan memperbanyakkan sedekah. Satunya meringankan sakaratul maut. Yang kedua, apabila dikatakan kenapa mereka meminta untuk bersedekah, kerana sedekah ini akan menerangi kubur, akan menerangi kubur-kubur. Ya, sedekah ini akan menjadi sirajam munira. Dia akan menjadi lampu yang terang benderang di dalam kubur kita nanti. Ya, kubur kita ni bukan besar sangat pun. Ya, liang lahap itu cukup-cukup badan kita je. Tempat yang sempit, tempat gelap, tempat ulat, tempat kita berseorangan. Ya, sudah pasti tempat yang amat menakutkan. Maka sedekah-sedekah yang kita telah sedekahkan itu, itulah yang akan meluaskan kubur-kubur kita dan juga akan menerangi kubur-kubur kita. Dan yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila kita bersedekah, sedekah ini, ya, Allah sediakan satu pintu yang luas di dalam syurga. Namanya babus sakhaya. Bab ataupun pintu kedermaan. Pintu derma. Pintu dermawan. Golongan-golongan yang dermawan. Allah sediakan satu pintu di syurga. Pintu yang amat luas. Yang diberi nama sakhaya. Ingat tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi menyebut, ya, as-sakhiyun qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wa bakhilun ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minan nar, minal jannah, qaribun minan nar. Pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga, jauh daripada neraka. Ya, jauh. Mana orang yang dermawan ni, Allah jauhkan dia daripada neraka. Manakala bakhil, jauh daripada Allah, menjauhkan daripada manusia, menjauhkan daripada syurga, dan dekat dengan neraka. Maknanya tuan-tuan, orang bakhilnya layak dalam neraka. Sebab itulah di saat Allah menciptakan Jannatul Adni, syurga Adni, ya, Allah kata, la ainu ra'at wala uzunu sami'at wala khatara bashar. Tidak pernah terlihat di mata, tidak pernah didengari oleh telinga, dan tidak pernah terlintas oleh hati manusia betapa hebatnya syurga ciptaan Allah. Ya, hebat syurga ciptaan Allah ini tidak ada bandingan dan tamsilan. Hebat dari segi bunyi-bunyiannya, dari segi keharmoniannya, dari segi keindahannya, bahkan spektrum cahayanya luar biasa. Tuan-tuan, kita tengok pelangin. Anak-anak kita nampak pelangin pun dah lain macam dah. Oh, cantiknya. 7 warna. Dah, 7 warna spektrum cahaya pelangin. Cantik nampak. Tapi di syurga bukan 7. Ya, mempunyai piasan cahaya yang luar biasa, warna-warna yang amat cemerlang, yang tak pernah kita lihat cahaya-cahaya itu di dunia ini. Betapa hebatnya cahaya. Cahaya itu sahaja, warna-warna itu saja pun telah mengagumkan kita. Ya, mengagumkan kita. Hebat. Itu bau cahaya, itu bau warna. Belum lagi bab berkaitan tentang pakaian, tentang makan minum, tentang bidadari-bidadari, tentang mahligai, istana, kemah-kemah yang diperbuat daripada permata-permata, lantai-lantai yang diperbuat daripada misk, daripada kasturi. Ya, dan hebatnya lagi ketika saat Allah perintahkan kepada syurga Adnin untuk berkata, memberi ucap utama, maka syurga Adni pun berkata, inni haramun ala kulli bakhilin wa munafiqin wa mura'in. Sesungguhnya aku ni haram dimasuki oleh orang yang bakhil, orang yang munafik, dan orang-orang yang suka menunjukkan amalan masing-masing. Hari ini susahlah tuan-tuan tak? Pertama, bakhil.
Bakhil ni adalah tuntunan syaitan. Dia bukan tuntunan daripada Ar-Rahman. Sebab tu dalam Quran Allah menyatakan, ya asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan menjanjikan kefakiran dan menyuruh melakukan kebakhilan, sedangkan Allah menjanjikan keampunan daripadanya dan kelebihan. Daripada infak, syaitan kata jangan infak. Bukankah kamu nak kaya? Bukankah kamu nak kata nak balik kampung lama sikit? Bukankah kamu dah 3 tahun tak kaya? Orang lain semua beli 3 pasang, takkan kamu sepasang? Ramai orang beli baju raya berpasang-pasang tahun ni tuan-tuan. Sebab apa? Nak qada 3 tahun tak raya. Tak. Tu yang isteri kita buat request macam-macam. Abang, takkan selai 3 tahun bang tak raya. Ya, padahal tahun-tahun hang tak raya tu pun dia beli juga. Ya, tapi raya ni nak tambah lagi. Ya. Tu yang penuh dekat kedai emas. Dia tengok kedai emas Anwar tu beratur panjang. Tahulah dapat 10,000. Ada. Jadi kongsi-kongsilah dengan suami sikit, bayar tol, bayar minyak, tukar tayar, tukar minyak hitam. Tak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan kedekut. Jangan kedekut. Sebab kedekut tu adalah anjuran syaitan. Syurga tak terima. Bahkan dalam ayat 180 surah Ali Imran Allah Ta'ala sebut bagaimana buruknya keadaan akhir daripada orang yang suka bakhil dan kedekut. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Jangan kamu menyangka orang yang bakhil dengan apa yang Allah kurniakan kepada mereka itu adalah satu perkara yang baik. Bahkan ia adalah suatu perkara yang buruk di sisi Allah. Kelak di hari akhirat Allah akan kalungkan harta-harta yang dibakhilkan itu menjadi kalungan api-api neraka di atas tengkak-tengkak mereka, dan akan kembali segala pusaka langit dan bumi ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kedekut dengan harta ni. Harta ni milik Tuhan, tuan-tuan. Bila kita mati, bila berlaku kiamat, hancur bumi ni, ke mana pergi harta tu? Kembali kepada Tuhan asalnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ni menjadi nikmat di atas dunia ni bukan untuk dimiliki, ya, tetapi dinikmati semata. Bukan dimiliki, hanya untuk dinikmati. Ya, jangan sesekali kita meletakkan apa yang kita miliki ni 100% daripada kita. Tetapi Allah Ta'ala beri pinjam hanya sekadar untuk dinikmati dan disyukuri sahaja. Sebab tu nikmat-nikmat yang ada pada kita, sampai masanya dia akan diambil balik. Nikmat muda, sampai masa Allah cabut balik nikmat tu. Nikmat gagah, nikmat kuat, sampai masanya kita akan semakin uzur dan semakin tak kuat dah kita ni, tuan-tuan. Ya, sampai 8 rakaat tu dah longgar dah kepala lutut. Tak percaya cuba tengoklah lepas ni. Dah masa 8 tu ramai lagi, bila nak masuk 9 tu dah separuh. Saya tak tahulah surau ni, saya tak tengok lagi. Tapi kalau tempat lain, pengalaman tempat lain, kalau penuh macam ni, masuk rakaat yang ke-9 ke-10 hanya 2 saf saja. Ya, tapi saya yakin surau ni sampai ke 20 rakaat tak berganjak. Kalau buat 40 pun tak berganjak. Betul ke? Macam mencurigakan. Dah. Wallahu a'lam lah dah. Ya. Jadi maknanya tuan-tuan, kita tak kuat. Allah ambil belaka dah nikmat-nikmat. Mata ni pun dah ambil dah. Tak berapa nak nampak dah mata ni, tuan-tuan. Umur dah 50-an ke atas, 60. Mata ni pun bila tengok isteri nampak berbayang-bayang. Fikir dalam hati, bila pula aku kahwin 2? Ya, padahal baru kahwin. Mata dah tak. Benda hari saya baru buat operation. Sebelah 5,000. Sebelah 5,000. 10,000. Duit kat balik SP. Kok mata aja. Kok mana nak pergi lagi, tuan-tuan? Nikmat Allah Ta'ala bagi ni. Kalau kita tak guna, ya, nilai yang dia besar. Ya, sebab tu jaga dengan baik-baik. Jadi tuan-tuan, jangan bakhil. Sebab bakhil adalah sifat ahli neraka. Jangan munafik. Dan jangan kita riak
ujub, menunjuk-nunjukkan amalan kita. Siapakah orang munafik ni tuan-tuan? Nabi kata idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila dia bercakap, dia dustai. Apabila dia berjanji, dia ingkari. Apabila dia diberi amanah, dia pecah amanah. Ni adalah golongan munafik. Apabila dia bertengkar, pertengkarannya ia amat buruk. Amat buruk. Islam hanya bagi nak bertengkar, nak masa muka, tak bertegur siapa 3 hari je tuan-tuan. 3 hari. La yahilu lil muslimi ay yahjura akhahum fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi seseorang meminggirkan saudaranya lebih daripada 3 hari 3 malam. Kalau kita lebih daripada itu, bermasam, tidak bertegur sampai bertahun-tahun, maka kita sudah dijangkiti sifat munafik. Wa iyazubillah. Salah satu juga disebut sifat munafik dalam ayat 100 berapa? 103. Ya, surah Ali An-Nisa, Allah Taala sebut, ya yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka berusaha nak menipu Allah, sesungguhnya sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Ya, wa idza qamu, dan ketika saat mereka berdiri untuk menunaikan salat, mereka berdiri dalam keadaan bermalas-malasan. Dan apabila mereka melakukan amal, yura'unan nas, untuk memperlihatkan, mempertontonkan, show off, ya, kepada manusia. Dan mereka tidak akan berzikir mengingati Allah kecuali sedikit sahaja. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dijauhi daripada sifat-sifat kemunafikan. Ya. Baik, kemudian tuan-tuan dirahmati Allah, baru 3. Kenapa orang saat nak mati minta nak bersedekah? Ya, pertama meringankan sakaratul maut. Yang kedua menyebabkan kuburnya bercahaya. Yang ketiga, Allah jadikan satu pintu yang luas di dalam syurga khas untuk orang-orang yang dermawan. Ya, dan yang ketiga, yang keempat, bersedekah ini adalah tanda bahawasanya Allah menerima segala amalan-amalan yang kita lakukan selama ni. Salat, puasa, ya, umrah, haji, bersedekah, buat baik pada anak yatim, macam-macam amal ibadah yang kita buat selama ni, itulah tanda bahawasanya ya Allah telah menerima. Maknanya kita ni suka nak berkongsi rezeki, nak menyalurkan sumbangan, tolong menolong, ringan meringan, bantu membantu sesama kita. Orang yang suka bersedekah, itulah tandanya bahawa amalan yang selama ni diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebab tu bila kita nak bersedekah, jangan berkira-kira sangat siapa-siapa pun. Ya, kadang-kadang kita ni tengok orang, yang ni tak cun dengan aku tak bagi. Yang ni bukan geng aku tak bagi. Ya, bagilah kepada yang berhak, yang memerlukan sumbangan-sumbangan kita. Tak perlu banyak. Nabi dalam Quran pun sebut, ya, wa anfiqu mimma razaq wa anfiqu sirra wa bukan uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad darra, iaitu mereka menginfakkan harta dalam keadaan senang ataupun susah. Senang pun boleh bagi, susah pun boleh bagi. Maknanya dalam keadaan banyak dia bagi banyak, dalam keadaan sikit dia bagi sikit. Ya, zu sa'ati min sa'ati wa anfiq ya zu sa'ati min sa'ati. Hendaklah kamu berinfak. Yang orang yang mempunyai keluasan, bagilah mengikut keluasannya. Mereka yang ada kesempitan, beri sekadar apa yang ada. Ya, kalau kita ada, kalau seekor semut, bagilah sebiji, ya, sebiji gula. Kalau kamu seekor gajah, bagilah sebatang balak. Lebih kurang macam itulah. Kalau kita banyak, bagi banyak. Kalau kita sikit, bagilah secukup yang mana kita ada. Sekurang-kurangnya Nabi kata, ittaqun nar walau bisyaqqit tamrah. Takutlah kamu kepada azab api neraka walaupun dengan separuh daripada buah tamar. Ya, hebatnya sedekah ni, dia boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Ya, kedudukan. Sesungguhnya Nabi sebut, inna abda fi zilli sadaqatuhu fi yaumil qiyamah hatta yuqda bainan nas. Manusia akan berada di bawah bayangan sedekahnya pada hari kiamat, sehinggalah ditentukan hukuman di pada masyar di kalangan pada manusia. Nabi sebut, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zillu illa zilluh.
7 golongan yang akan berada di bawah bayangan arash Allah Ta'ala yang tiada bayangan melainkan bayangan ini sahaja tuan-tuan. Salah satunya ialah ya wa rajulun tasaddaqa fa akhfaha, ya seorang lelaki yang bersedekah yang menyembunyikan sedekahnya hatta la ya'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu. Ya maknanya au kamakal, ya maknanya apa yang disedekahkan oleh tangan kanan tidak diketahui oleh tangan kiri. Begitu. Jadi untuk last kali tuan-tuan, kenapa perlunya sedekah? Kerana harta yang kita miliki inilah adalah bebanan di akhirat kelak, yang paling sulit untuk dimuhasabahkan, untuk dihitung-hitungkan, untuk akan dihisap di kalangan ahli-ahli akhirat kelak. Orang yang berhartalah yang paling sulit. Nabi sebut orang-orang miskin telah masuk ke syurga 500 tahun, sedangkan orang-orang yang mempunyai harta kekayaan yang luar biasa terpaksa menunggu 500 tahun sebelum masuk syurga untuk dihisap segala apa yang mereka miliki. Ya, kereta dah 2, 3, 4, 5 biji, handphone saja 5, 6 biji, TV saja pun ya, dalam bilik anak-anak semua ada belaka. Semua ada. Ya, Allah akan kira satu demi satu daripada mana datang dan ke mana dilaburkan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, itu saja pada malam ni. Dan pada malam-malam terakhir ni, ya, maka ruang-ruang untuk kita bersedekah masih lagi ada. Maka carilah orang-orang yang tidak bernasib baik, yang mempunyai keluarga yang besar, ya, ibu tunggal, anak-anak yatim, fakir miskin, ya, pergilah kita sebar ataupun kita santuni mereka dan gembirakanlah mereka pada hari-hari raya supaya mereka dapat rasa seronok, ya, walaupun ada di kalangannya sudah tidak ada mak ayah dan sebagainya. Ambillah peluang-peluang Ramadan ni, ya Allah gandakan pahala sedekah itu lebih daripada 700 kali ganda. Ayat 261 tu hanya 700, itu biasa-biasa. Ya, tetapi dalam bulan Ramadan Allah lipat kali gandakan lagi insya-Allah. Mudah-mudahan kita menjadi ya orang-orang yang sentiasa merebut peluang yang Allah Taala janjikan ini insya-Allah. Wallahu taala bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nawwartal arda bisyamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain yustajab. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum ya karim.